Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Alina. Saya ingin membentangkan tentang taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Taksiran cukai bersama ini ialah taksiran yang dikeluarkan oleh suami atau isteri. Pendapatan isteri atau suami akan dijumlahkan dengan pendapatan suami atau isteri semasa membuat taksiran. Bagi taksiran cukai berasingan, suami dan isteri masing-masing membuat taksiran secara berasingan. Secara umumnya, sekiranya kedua-dua orang suami dan isteri mempunyai pendapatan berasingan, taksiran cukai bersama boleh menyebabkan jumlah pelepasan menjadi berkurang. Hal ini kerana kebanyakan pelepasan mempunyai had tuntutannya tanpa mengambil kira sama ada taksiran cukai bersama atau berasingan. Hal ini boleh menyebabkan pembayaran cukai meningkat dengan banyak sekali. Berdasarkan contoh 5 pada muka surat 109, pada tahun 2020, Encik Rajan dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM53,000 dan RM57,000. Mereka masing-masing telah mendermakan RM500 kepada Badan Kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Berikut ialah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Rajan dan isterinya. Individu, Encik Rajan menuntut sebanyak RM9,000 dan isterinya juga RM9,000. Gaya hidup mempunyai had iaitu RM2,500 dan Encik Rajan menuntut RM2,500 manakala isterinya RM2,700. Insurans hayat juga mempunyai had sebanyak RM7,000 dan Encik Rajan menuntut sebanyak RM5,830 dan isterinya pula RM6,000. Bagi insurans perubatan juga mempunyai had sebanyak RM3,000. Encik Rajan menuntut sebanyak RM2,650 dan isterinya RM2,570. Ini tidak boleh melebihi sebanyak RM3,000. Persoalannya, hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Rajan dan isterinya dengan menggunakan cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Yang kedua, antara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan, yang manakah lebih sesuai digunakan oleh Encik Rajan dan isterinya? Jelaskan jawapan anda. Bagi soalan pertama, jadual berikut menunjukkan jumlah cukai pendapatan Encik Rajan dan isterinya bagi taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Bagi taksiran cukai bersama, jumlah pendapatan isteri dan suami perlu ditambah. Oleh itu, RM53,000 ditambah dengan RM57,000 dan berjumlah sebanyak RM110,000. Bagi taksiran cukai berasingan, nilai jumlah pendapatan suami berasingan dengan jumlah pendapatan isteri. Oleh itu, suami sebanyak RM53,000, isteri pula RM57,000. Kemudian, taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan perlu ditolak dengan jumlah pengecualian derma iaitu sebanyak RM500. Pelepasan individu pula adalah sama dengan taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan iaitu sebanyak RM9,000. Manakala gaya hidup pula hadnya ialah RM2,500. Oleh itu, taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan sebanyak RM2,500. Insurans hayat pula hanya had sebanyak RM7,000. Bagi taksiran cukai bersama, ianya akan menjadi RM7,000, manakala taksiran cukai berasingan bagi suami akan menjadi RM5,830 dan bagi isteri ialah RM6,000. Insurans perubatan pula hanya ialah sebanyak RM3,000. Oleh itu, taksiran cukai bersama sebanyak RM3,000, manakala taksiran cukai berasingan suami adalah RM2,650, manakala isteri RM2,570. Untuk mendapatkan pendapatan bercukai, jumlah pendapatan perlu ditolak dengan jumlah pengecualian, tolak dengan individu, gaya hidup, insurans hayat dan insurans perubatan. Bagi cukai dasar, kita perlu merujuk pada muka 105. Cukai dasar bagi taksiran cukai bersama sebanyak RM4,600 kerana pendapatan bercukainya RM87,500 yang menyebabkan ia di antara RM70,000 hingga RM100,000.
Taksiran cukai berasingan suami ianya sebanyak 150 kerana ia di antara RM20,001 hingga RM35,000. Manakala bagi isteri ianya sebanyak RM600 kerana ia di antara RM35,001 hingga RM50,000. Untuk mendapatkan cukai atas baki, pendapatan bercukai perlu ditolak dengan RM70,000 bagi taksiran cukai bersama. Akan mendapat RM17,500 dan RM17,500 itu akan darab dengan 21% kerana ia kadar di antara RM70,001 hingga RM100,000. Cukai atas baki bagi taksiran cukai berasingan suami, pendapatan bercukai sebanyak RM32,520 ditolak dengan RM20,000 akan mendapat RM12,520. RM12,520 itu akan didarab dengan 3% kerana ia kadar bagi RM20,001 hingga RM35,000 pendapatan. Cukai atas baki bagi isteri RM36,430 ditolak dengan RM35,000 akan mendapat sebanyak RM1,430. RM1,430 didarabkan dengan 8% bagi RM35,001 hingga RM50,000 pendapatan. Rebat cukai bagi taksiran cukai bersama tidak dikenakan, manakala taksiran cukai berasingan bagi suami dikenakan iaitu tolak sebanyak RM400 kerana pendapatan bercukai itu kurang daripada RM35,000 dan isteri juga tidak dikenakan kerana pendapatan bercukai lebih daripada RM35,000. Cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh taksiran cukai bersama, cukai dasar sebanyak RM4,600 ditambah dengan cukai atas baki iaitu sebanyak RM3,675 dan ditolak dengan rebat cukai iaitu RM0 dan berjumlah sebanyak RM8,275. Bagi taksiran cukai berasingan suami, cukai dasar ditambah dengan cukai atas baki dan ditolak dengan rebat cukai sebanyak RM400 dan berjumlah sebanyak RM125.60. Manakala isteri, cukai dasar ditambah dengan cukai atas baki dan ditolak dengan rebat cukai dan berjumlah sebanyak RM714.40. Kedua-dua ini ditambah akan memperoleh RM840. Bagi menjawab soalan yang kedua, taksiran cukai berasingan lebih sesuai digunakan kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar jauh lebih rendah iaitu sebanyak RM840 berbanding dengan RM8,275 melalui taksiran cukai bersama.